Allahu Akbar, Allahu Akbar. Waktu mana Nabi SAW berkhutbah, ada orang yang bangun bertanya. Antaranya yang bangun tanya ni, dia kata, "Ya Rasulullah, man abi?" Soalan ni soalan orang panggil tak ada peda. Kadang-kadang ada juga soalan tu dalam bentuk saja nak test. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين في عافية يا أرحم الراحمين. ربنا يسرنا ولا تعسر علينا وتمم بالخير. أما بعد، Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan taufik dan inayah daripada Allah, kita dapat sama-sama menunaikan solat secara berjamaah pada pagi subuh yang mulia hari Jumaat, Sayyidil Ayyam. Dalam keadaan kita yang tidak ada kudrat, tidak ada keupayaan untuk datang ke rumah Allah, melainkan dengan kekuatan atau kudrat yang diberi daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal kita tidak boleh melakukan sesuatu pun melainkan dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun kita nak menggerakkan kelopak mata sekalipun, ianya bergerak dengan kudrat Allah Ta'ala. Apalagi nak melangkah kaki, nak mari ke rumah Allah Ta'ala, itu adalah dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita yang dapat sampai di sini, hendaklah kita rasa dengan rendah hati kita, dengan syukur pada Allah Ta'ala yang memberikan kita mari ke sini. Kalau dengan tidak ada kekuatan tersebut, maka tak sampai kita. Nak bangun pun tak boleh. Hadirin hadirat rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, pada pertemuan kita yang lalu kita pun telah lihat pada ayat yang ke-100 daripada surah Al-Ma'idah, iaitu berkaitan dengan perbezaan di antara yang baik dengan yang buruk. Pada firman Allah Subhanahu wa ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, qul la yastawil khabithu wat tayyib walau a'jabaka kathratul khabith fattaqullaha ya ulil albab la'allakum tuflihun. Katakanlah wahai Muhammad, tidak sama sekali yang buruk dengan yang baik. Walaupun engkau berasa takjub dengan banyaknya yang buruk tersebut, bertakwalah kepada Allah, wahai orang-orang yang diberikan akal fikiran oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kamu berjaya. Surah Al-Ma'idah ayat yang ke-100. Seperti mana yang kita tahu, asbabun nuzul daripada perkara ini, iaitu daripada Jabir meriwayatkan bahawasanya
apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang pengharaman arak dan juga judi, maka bangunlah seorang lelaki daripada Arabi, iaitu orang Arab Badui, yang mengaku depan Nabi sallallahu alaihi wasallam menjalankan perniagaan daripada arak dan juga judi. Maka dia mendapat hasil daripada duit tersebut, perniagaan tersebut, dan dia bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bolehkah dia nak guna duit itu untuk jalan ketaatan pada Allah Taala? Maknanya nak guna duit itu untuk kebaikan, seperti nak derma ke masjid, atau nak derma ke sekolah-sekolah, atau nak beri kepada fakir miskin, untuk kebaikan-kebaikan. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, la yaqbalullahu illa at-tayyib, Allah tidak sekali akan terima melainkan daripada perkara yang baik, yang halal. Maka hasil daripada yang haram, daripada perniagaan jualan tadi, Allah tidak terima sama sekali. Allah tak terima duit tadi. Maka nak makan ke, nak guna untuk ketaatan pun tidak boleh. Selain daripada perniagaan tersebut, ada lagi jenis-jenis pendapatan yang menghasilkan duit itu daripada yang haram, seperti tipu, hasil nipu ni, perniagaan dalam bentuk penipuan, tipu. Walaupun nampak macam tak apalah, moga orang pakat buat belaka, ataupun duit dari pekerjaan kerja cemak ni klaim lebih pada tu ni, kerja outstation klaim minyak sikit tapi klaimnya banyak, perjalanannya tak jauh tapi klaimnya jauh perjalanan, macam-macam minta ada ambil klaim tu klaim ni yang tak sepatutnya dia ambil, maka dia pun ambil kerana orang panggil ramanya orang buat gitu. Secara tradisi kadang-kadang jadi tradisi orang buat lagu tu. Walau a'jabaka kathratul khabith, walaupun engkau merasakan ramai orang buat seperti itu, ramai orang ambil daripada tu, hasil tu tetap tidak sama. Dia tetap khabith juga. Orang berniaga tulis harga lain, ini tulis harga lain, letak dalam gambar tu. Kalau berniaga dalam online, letak gambar tu lain, hantar pula orang lain pula ni. Tu banyak dia panggil syubhah pula dalam perniagaan. Syubhah dia hampir kepada haram. Dalam hadis Nabi SAW sebut, siapa dia yang banyak melakukan perkara yang syubhah, wa man waqa'ati syubhah wa man waqa'a fi syubhah waqa'ati fil haram. Siapa dia yang banyak buat benda yang syubhah, maka dia akan mudah untuk melakukan perkara yang haram. Syubhah ni banyak tahu betul ke tidak, tapi tu ke buat. Bila buat lama-lama, benda hak tak betul pun dia akan mudah nak buat. Maka Allah Subhanahu wa taala tidak terima, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, daripada hasil tersebut. Nak makan ke diri sendiri lagi tak boleh. Nabi kata kulla lahmin nabatin min haramin, ataupun kulla lahmin nabatin min suhtin fannaru awla bih. Hasil makan minum daripada yang haram, maka apilah yang akan mudah menyambarnya. Supaya orang
makan benda yang haram ni daripada hasil yang haram, seperti dia minum minyak petrol lah. Macam minum minyak petrol, bila duduk dekat dengan api saja, mudah api tu sambar dia. Fannaru aula bihi, Nabi kata api neraka lebih utama baginya. Dia kata suasana yang menggunakan tipu daya, helah dan sebagainya untuk mendapatkan habuan yang dia nak ni benda biasa dah berlaku banyak. Helah, walaupun dia tahu dia buat tu, dia tahu orang yang buat sesuatu yang benda tak betul ni, walaupun dia terima hasil tu bertahun-tahun, tapi hati dia ni tak sedap, hati dia tak tenang, sebab dia terima daripada perkara yang tak betul. Apa ni, musim banjir, klaim duit banjir, klaim duit banjir, apa ni, rela pergi pindah di pusat perpindahan sementara ni, tempat orang pindah banjir, dia pergi pindah juga rumah dia, tak naik air, tapi menguduk kampung tu juga tak naik air, pergi pindah juga. Tahun lepas berjaya, boleh hasil. Tahun ni buat, beri gak orang pergi cek rumah, tengok-tengok tak ada masalah rumah dia, tak tergelar air lalu je ni, air lalu je. Tapi hak makan dah tu buat kena. Ini perkara yang berkait dengan halal dengan yang haram ni, sama ada daripada pemakaian, perbuatan, percakapan, semuanya dibezakan oleh Allah Ta'ala, oleh Nabi SAW. Yang tak molek tu tetap tak molek. Percakapan walaupun kecek tu lemah lembut, kita nak royak ke dia tu begini gini, cara dia tu tak menampakkan dia nak royak keburukan orang lain, tapi bahasa dia sebenarnya maksud yang mendalam tu nak kata dia ni gini. Nak dengan keburukan orang tersebut ataupun perkara itu, kalau orang itu tahu apa yang dia bagi tahu pada orang lain, orang itu akan marah. Walaupun perkara itu betul, maknanya dipanggil sebagai ghibah. Wala yaghtab ba'dukum ba'dha, Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Hujurat, wala yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu an ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumuh. Janganlah kamu menyebut, yakni mengumpat di antara kamu, adakah kamu ingin makan daripada daging saudara kamu yang kamu umpatkan itu yang telah mati? Fakarihtumuh, nescaya kamu tidak mahu. Seolah-olah mereka sedang memakan bangkai ataupun mayat daging saudara yang dia ngumpat tersebut waktu dia melakukan umpatan. Nak naik pula amalan, nanti bila mati amalan tu naik, dia akan sakut di satu pintu. Dalam banyak-banyak pintu yang nak naik bawa amalan ni, ada sepintu yang sekat orang tadi, amalan tadi daripada naik, iaitu pintu yang menjaga amalan buruk orang yang mengumpat. Banyaklah. Jadi kadang-kadang kita tak sedar. Sebab tu bila kita bercakap, kita kecek ni, bahasa mula-mula dia tu tubik tajuk lain, lama-lama dia tubik tajuk, banyak tajuk tadi kadang-kadang perkara-perkara yang tak sepatutnya. Sebab kalau kecek bahagian bab ilmu, tajuk kecek bab agama, dia tak lama. Topik tu tak habis lama, tak kait panjang. Tapi kalau topik berkait dengan kehidupan orang ni, dia boleh panjang. Kerana ia adalah benda yang belaga dengan nafsu. InsyaAllah kita tengok pula hari ini pada ayat yang keseterusnya.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عفى الله عنها والله غفور حليم. Ayat yang ke-101 daripada surah Al-Maidah. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la tas'alu an asya', janganlah engkau bertanyakan akan sesuatu yang tak sepatutnya kamu tanya, yang tidak memberi faedah jika sekiranya dijawab sekalipun. In tubdalakum tasukum, jika sekiranya kamu bertanya, boleh jadi perkara itu akan menyusahkan kamu apabila dia menjadi satu hukum, sekiranya dia turun daripada ayat Al-Quran. Wa in tas'alu anha, jika sekiranya kamu bertanya tentang perkara-perkara yang tidak ada faedah tersebut, hina yunazzalul Quran, ketika mana Al-Quran diturunkan, antu badalakum, bimbang ia akan menjadi hukum ke atas kamu yang akan nanti menyusahkan kamu. Afallahu anha, Allah mengampunkan kamu tentang perkara tersebut. Mudah-mudahan kamu tidak melakukan pertanyaan tentang perkara-perkara yang tidak berfaedah. Wallahu ghafurun halim, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Menyantuni. Daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala, khataba an-nabiy sallallahu alaihi wasallam khutbatan faqala rajulun, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah berkhutbah dalam satu khutbahnya. Lalu bangunlah seorang lelaki dan bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Ya Rasulullah, man abi? Qala fulanun. Waktu Nabi berkhutbah, ada seorang yang bangun dan bertanya. Sebut khutbah ni bukan khutbah Jumaat saja. Berkhutbah ni berucap, berpidato, berceramah, hak tular belaka tu. Bunyi pidato bunyi lagu lain pula, bunyi ceramah lagu lain pula, bunyi kuliah lagu lain pula, hak tular je belakanya. Khutbah salah satunya dikhususkan pada hari Jumaat. Tapi kalau khutbah waktu lain pun jadi juga khutbah, cuma orang tak buat teka semaya Zuhur hari lain lah. Bila Nabi sedang berkhutbah, bangun seorang lelaki bertanya, Ya Rasulullah. Bangun tanya tu tengah khutbah. Boleh ke? Boleh. Sebab zaman Sayyidina Umar ada seorang perempuan yang tegur Sayyidina Umar tengah Sayyidina Umar khutbah. Sayyidina Umar khutbah menegur orang perempuan jangan letak mahar yang tinggi. Nak payah orang lelaki nak masuk. Nak masuk Penang, takut nak masuk apa? 20,000. Ni. 20,000 dengan hantaran 1,000 hantaran serba satu. Macam-macam lah. Jadi memayahkan apabila nak Sayyidina Umar tengah khutbah, bangunlah seorang perempuan, dia kata tak betul ya Sayyidina Umar. Tak betul. Apa yang kamu kata tu, itu hak orang perempuan. Dia nak letak banyak mana, dia nak letak mahar sebanyak mana, itu hak dia. Yang letak mahar ni siapa? Yang berhak ke atas mahar perkahwinan ni siapa? Tok tua ke anak? Tapi hak lebih tok tua. Tok tua letak rega. Mengkira lah dia kata lembu 3 ekor ni.
Nak lembu 3 ekor. Aku panggil orang pula ni 3 putih kapung. Alik anak beranak, alik mak, alik mana, alik ayah. Aku panggil belakang, buat kira lah. Atas kepala tu, tukar gula ayat dah berapa ya. Aku nak cemok ni. Aku letih lagi. Nak upah orang gula lagi. Kira-kira mak dia tak rega 20,000. Ni hutang dengan bank pula nak nikah. Bila ditegur Sayyidina Umar dan dibacakan ayat daripada surah tak silap surah An-Nisa yang menyatakan tentang mahar seorang perempuan, dia ada hak untuk meletakkan mahar tersebut. Begitu juga waktu mana Nabi SAW berkhutbah, ada orang yang bangun bertanya. Antaranya yang bangun tanya ni, dia kata, ya Rasulullah, man abi. Soalan ni soalan orang panggil tak ada faedah. Kadang-kadang ada juga soalan tu dalam bentuk saja nak test. Ya Rasulullah, siapa dia kau ayah aku? Mungkin dia tanya tu kerana dia tahu Rasulullah tak kenal ayah dia. Dan nak uji ni betul kau seorang Nabi. Nak betul kau seorang Nabi ni. Kalau Nabi mesti tahu belakang. Tidak, Nabi tahu melalui Allah Ta'ala. Lalu Nabi jawab, fulanun. Nabi katalah ayahmu ni sekian-sekian orang. Kemudian diriwayatkan daripada sahabat yang lain pula, ketika mana Nabi SAW tengah berada di tengah ramai-ramai, boleh jadi waktu tu Nabi juga sedang berkhutbah. Lalu bangun seorang lelaki bertanya, ya Rasulullah, man abi. Dan bangun pula yang lain pula bertanya, man abi ya Rasulullah. Pakak tanya belaka, ya Rasulullah, ayah saya siapa? Orang ni pula tanya, habis putih masjid pakak tanya, siapa dia ayah saya? Jadi soalannya, jawab soalan itu tidak. Kemudian ada pula yang bertanya, ya Rasulullah, tadallu naqati fa aina naqati? Dia kata, ya Rasulullah, aku hilang unta. Jadi hidup mana unta aku ni? Jadi tanya istihzaan. Tanya tu nak menghina, nak hina Nabi. Kalau Nabi tak boleh jawab atau tak jawab, maknanya orang kata tanya tak boleh jawab, kata tak lebah. Ini kata ustaz, orang tanya hukum tak boleh jawab. Tak. Orang tanya hukum tak boleh jawab. Ustaz gapo tak tahu hukum. Tak tahu hak ni, tak tahu hak ni, tak tahu. Padahal jawapan yang paling betulnya, kalau kita tak tahu, kena jawab tak tahu. Kalau orang jawab berasa, memang berasa ni tak tahu dalam dua, sama ada dia tu reka jawapan. Wallahu alam. Apa ni Imam Malik rahimahullah, Imam Malik ni bila dia ditanya dengan soalan banyak, soalan orang tanya dia, tanya lebih kurang soalan tu 20 soalan lebih kurang ditanya. Imam Malik hanya jawab wallahu a'lam, wallahu a'lam. Ada beberapa soalan sahaja yang dijawab oleh Imam Malik, yang lain Imam Malik kata wallahu a'lam. Bak kena jujur. Tak boleh kata nak tanya, tak tahu. Hamba rasa gini. Tak boleh juga. Maknanya kena jujur dan dia tahu ada nas dalam jawapan dia tadi. Hak ni soalan yang tak berfaedah untuk ditanya semata-mata istihza, nak menyakiti dan juga nak menghina. Biar orang tahu dia ni bukan tahu belakang, biar tanya dia. Tanya dia. Kalau tak boleh jawab, baru tahu dia ni lagu mana. Lalu Nabi SAW tak jawab soalan tadi, kerana soalan tadi ialah Nabi SAW tahu ialah soalan yang saja nak perangkap Nabi SAW. Lalu Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat ini daripada Ali radhiyallahu taala anhu. Lamma nazalat, kata Sayyidina Ali, apabila turunnya ayat
walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Itu ayat tentang hukum haji, hukum untuk menunaikan haji. Lalu bangunlah para sahabat bertanya, ya Rasulullah, afi kulli amin? Fasakat faqalu ya Rasulullah, afi kulli amin? Qala la. Walau qultu na'am la wajabat, fa anzalallahu al-ayah. Apabila Nabi SAW menyatakan tentang hukum wajib haji bagi orang yang mampu, bagi orang yang mampu maka dia wajib menunaikan haji. Kena daftar ada awal-awal ni. Kena daftar tu kena awal lagi. Sebab nak tunggu giliran tu nak 10 tahun, 15 tahun. Nak cepat kena bayar mahal sikit. Jadi orang yang berkemampuan yang tak pernah pergi haji, maka dia kena ejah mahal sikit pun tak boleh tunggu package orang panggil hak murah ataupun ada subsidi. Dia kena pergi walaupun mahal kerana dia ada duit, ada kemampuan. Tidak ada keuzuran, tak boleh pergi. Tapi waklah saya ambo tunggu giliran dah ni. Duit ada lebih ke? Ada lebih boleh bayar dengan package hak mahal sikit, boleh pergi tak boleh nak murah-murah. Tak boleh buat gitu bila ada kemampuan. Jadi bila turun ayat tentang wajib haji, maka ada sahabat yang bertanya, ya Rasulullah, afi kulli amin? Wahai Rasulullah, adakah dia ni kena pergi tiap-tiap tahun? Setiap tahun kau kena pergi? Lalu Nabi senyap. Nabi tak jawab. Kemudian mereka bertanya lagi, ya Rasulullah, afi kulli amin? Wahai Rasulullah, boleh ke? Adakah kena pergi tiap-tiap tahun ni haji ni? Lalu Nabi jawab, la, tidak. Walau qultu, kalaulah aku kata, Nabi jawab ni, kalaulah aku kata, walau qultu na'am, kalau aku kata ya, la wajabat, nescaya dia akan jadi wajib. Nescaya dia akan jadi wajib. Sebab Allah Subhanahu wa ta'ala boleh jadi turunkan hukum tadi atas dasar jawapan Nabi. Bukan kata Allah Ta'ala tak tahu. Ada kadanya dia jadi serentak dengan apa yang dijawab oleh Nabi SAW. Sebab ada beberapa perkara kadang-kadang hak Sayyidina Umar royak tu, kemudian Allah Ta'ala turunkan ayat tu sama dengan apa yang Sayyidina Umar bagi tahu tentang perkara tersebut. Bukan kata Allah Ta'ala turut Sayyidina Umar ataupun Allah Ta'ala turut Nabi, tidak. Maknanya apa yang Sayyidina Umar nyatakan tu memang betul yang Allah Ta'ala nak. Dan apa yang dijawab oleh Sayyidina Umar sendiri pun adalah mari daripada Allah Ta'ala dah. Percakapan kita, pertuturan kita ni pun kita ada pilihan. Allah Ta'ala nyatakan dalam surah Al-Insan, inna hadainahu as-sabila imma syakiran wa imma kafura. Kami sediakan dua jalan pada mereka, sama ada dia nak kufur ataupun dia nak jadi seorang yang syukur. Mana yang boleh pilih. Tidak kata bila dia buat benda tak molek, dan memang Tuhan tertuduh lagu ni, dia jawab lagu tu. Nak takdir dah ni Tuhan jawab lagu ni. Tak boleh. Sebab dia ada pilihan. Ada pilihan. Kita nak ayat sesuatu benda yang kita tak tahu, tapi kita jawab. Kita jawab macam kita tahu. Kita kata dah Tuhan nak tentu aku jawab lagu ni. Sebab aku tak boleh gerak mulut aku kalau Tuhan tak izin. Tuhan bagi pilihan. Tuhan bagi pilihan. Orang nak bunuh orang dengan tak boleh bunuh. Nak bunuh dosa. Nak ikut nafsu tak boleh bunuh, selamat. Tak lakukan jenayah. Boleh pilih. Aku bunuh takdir Tuhan tu, sebab aku tak boleh gerak kalau Tuhan tak beri gerak.
Memanglah Tuhan bagi kamu guk dan Tuhan bagi kamu akal supaya fikir yang mana baik, yang mana buruk. Nak nak royak Ashabul Kahfi Kristian dengan tidak Kristian, boleh royak. Tapi adakah Allah Ta'ala tentukan dia jawab lagu tu? Tidak. Tak. Adakah kita seorang ahli tafsir, kita nak jawab lagu tu? Adakah kita ngaji tafsir habis Al-Baghawi, habis Ibnu Katsir, habis tafsir Munir, kita rujuk belakang dah ke? Kita boleh ayat Ashabul Kahfi ni adalah Kristian. Tengah panah lah ni, ya Ashabul Kahfi. Am hasibta anna ashabal kahfi war-raqim kanu min ayatina ajaba. Dia baca sehari Jumaat surah Kahfi tu. Allah Ta'ala tanya, am hasibta anna ashabal kahfi war-raqim kanu min ayatina ajaba? Soalan tu dalam Quran. Adakah kamu sangka Ashabul Kahfi itu dan juga Raqim, ada kata Raqim tu kapung dia, ada kata Raqim tu adalah seekor anjing yang bersama dengan dia. Kanu min ayatina ajaba, mereka itu adalah salah satu daripada tanda-tanda kami yang sangat takjub. Mereka tanya, mu takjub dah setara tu Ashabul Kahfi yang kami tidurkan dia 309 tahun dalam gua tanpa dia ni jadi rosak sempurna, dia manusia macam orang biasa tidur. Tak. Wa tahsabuhum ayqadhan wa hum ruqud. Allah Ta'ala kata kamu sangkakan dia tu seperti mana hidup sedangkan dia ditidurkan. Wa nuqallibuhum dhatal yamin wa idza gharabat taqriduhum dhatal shimal. Kami balikkan dia ke kanan dan juga ke kiri supaya tidur. 309 tahun duduk dalam gua. Adakah dia rujuk Ashabul Kahfi ni beragama Kristian? Adakah nama agama itu agama Kristian waktu mana dia mempertahankan iman? Iz awal fityatu ilal kahfi faqalu rabbuna rabbus samawati wal ard. Nah, innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Allah Ta'ala kata itulah mereka fityatun, pemuda-pemuda, amanu bi rabbihim, yang beriman kepada Tuhan mereka. Mana Tuhan mana? Tuhan mana? Adakah Tuhan Kristian? Yang Tuhan Kristian yang percaya Nabi Isa itu adalah anak Tuhan, yang percaya Ruhul Kudus juga Tuhan, yang dia ada Trinity, 3 orang ni. Dalam satu tu ada 3, 3 in 1. Nak kopi 3 in 1, shampoo 3 in 1, macam-macam 3 in 1. 3 dalam 1. 3 dalam 1 ni God of Father, God of Son dengan the Holy Spirit. They are not 3, they are 1. Dia kata 3 orang ni, Tuhan Ayah, Tuhan Anak dengan Holy Spirit. Jibril. Demon ini bukan 3 demon Isa. Nak percaya ke mana? Kena percaya bulat-bulat. Kena percaya gitu. Kena percaya gitu. Itu iman dia, akidah orang Kristian. Dia kena percaya lagu tu. Hak percaya Nabi Isa ni tidak Tuhan ni tak banyak dah. Tak banyak dah di kalangan Kristian. Ya Allah Ta'ala sebut mereka ini bukan Kristian. Dalam Quran sebut Nasrani. Nasrani yang masih lagi beriman tentang kenabian Nabi Isa, bukan anak Tuhan. Sebab tu Allah Ta'ala melunakkan orang-orang yang beragama Nasrani ni. Allah Ta'ala panggil Nasara. Tak ada dalam Quran sebut Kristian. Kristian membawa maksud yang lain, supaya Christmas. Tak ada dalam ajaran Nasrani sambut Christmas. Tak ada. Tak ada dalam ajaran Nasrani sambut Christmas. Yang ada ni adalah telah diubah. Hari Natal, hari Christmas. Orang Islam pun sibuk duduk ucap selamat hari Christmas. Pokok
apa ni lambai pokok tu. Pokok tu gapo lambai dia. Ni. Jadi itu akidah dia. Yang mana akidah dia tak sama dengan kita. Ya Allah Ta'ala nyatakan dalam Al-Quran, amanu bi rabbihim, iaitu pada Allah. Pada Allah yang satu yang mempertahankan mereka ni, mempertahankan akidah, iaitu mentauhidkan Allah Ta'ala. Yang mentauhidkan Allah Ta'ala, bukannya membawa agama Trinity. Bukan. Jadi kita tak boleh nak kata Ashabul Kahfi ni orang Kristian, sebab dia beriman pada Allah yang Esa. Dan Nabi-Nabi lain sebelum daripada Nabi Isa, Nabi Musa, yang diberikan kitab Taurat, tidak seperti mana orang Yahudi lah ni, yang mengaku dia ni ada kitab Taurat. Dia tak guna dah kitab Taurat dia, hak asal tu tak tahu mana dah. Yang ada sekarang ni kitab yang telah diubah, yang membawa fahaman Zionis ni. Sebab tu bila kita tidak tahu, kita tak boleh royak. Apalagi bila kita royak, kita seorang yang orang panggil berpengaruh, orang duduk depan sekali, nombor satu, jawab lagu tu, nak royak lagu tu. Sebab apa? Nak melunakkan orang-orang Kristian dengan kita. Tak. Sehingga kita sanggup menggadaikan agama kita, nak ubah agama kita ni, nak akidah kita nak ubah, semata-mata kita nak kata kita nak lunakkan dia dengan kita. Tak kena. Jadi membenarkan kalimah Allah Ta'ala digunakan untuk dia tu, untuk lunak lah. Bukan lunak dia ke lunak ke kita, lama-lama kita lunak kepada dia. Lama-lama kita akan turut dia. Allah Ta'ala nyatakan dalam Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, akan mari satu zaman, kamu akan turut Yahudi dengan Nasrani ini shibran bi shibrin, fazira'an bi zira'in, hatta dakhalu juhri dhabbin fadakhaluhu. Orang Islam yang makin lama makin tak si ngaji agama, tak si faham agama, yang tak si bersama dengan ulama ni, dia akan turut Yahudi Nasrani sejengkal demi sejengkal. Kemudian dia turut sehasta demi sehasta, sehingga mereka akan masuk ke lubang dhab, lubang bewak tu, fadakhaluhu, pakat masuk reteklah orang Islam turut. Nabi kata lagu tu. Sebab apa? Sebab orang lama-lama makin menjauh daripada agama. Nak menjauh daripada agama, menjauhkan diri daripada para ulama. Ulama ni telah dikata dengan perkataan-perkataan yang hina, dihina, macam-macam lah. Tuduhan-tuduhan ni, masya-Allah lah. Orang berani kata, berani tegur. Siapa dia tu boleh kata, boleh tegur tu. Tak salah nak tegur, tapi menghina tu tak kena pada tempat. Tu bahaya. Lah ni orang berani. Orang berani, dia tak takut lah. Sebab hak berani ni, kalau kata depan tak berani, dia kata alik belakang. Dia buat video ke, dia tulis ke, dia guna account fake, dia nyamar. Kita orang mukmin jangan guna account fake. Orang Islam tak sepatutnya menggunakan nama account fake. Gede account fake ni, nama samaran. Bubuh dalam WhatsApp nama samaran, bubuh dalam Facebook nama samaran. Kalau dia benar-benar orang mukmin, guna nama yang betul, supaya apa yang dia cakap itu melambangkan diri dia. Sebab tu dia berani, dia kata udah macam-macam kepada orang ni, sebab dia guna nama samaran, bubuh gambar orang lain dah. Dia nipu dah situ lagi dia nipu. Jangan kita jadi penipu dengan kita guna nama-nama samaran. Jadi bila ditanyakan perkara-perkara yang tidak ada faedah, Allah Ta'ala
Larang, jangan tanya perkara yang tak ada faedah. Apalagi persoalan tadi hanyalah bertanya untuk sebagai istihza. Tanya untuk menjatuhkan maruah dia. Nak jatuhkan orang panggil aib dia. Nak mengaibkan dia. Tak boleh tanya. Apalagi benda tu tak ada faedah. Dan kalau berkait dengan hukum, kalau tidak dinyatakan secara nas hukum tersebut, maka janganlah kita nak detail untuk kita dapatkan. Kena buat semua ke? Kerana ayat selepas daripada tu Allah Ta'ala nyatakan seperti mana Bani Israel yang pernah tanya Nabi Musa AS. Dia tanya Nabi Musa lagu mana? Bila Allah Ta'ala nyatakan dalam surah Al-Baqarah, Inna Allah ya'murukum an tazbahu baqarah. Qalu, lalu mereka berkata, tanyalah Tuhan kamu, apakah lembu ni nak sembelih lembu ni lembu lagu mana? Warna gapo, nak tanya warna gapo lembu ni? Atau lembu ni jantan ke betina? Lembu muda ke lembu tua? Tanya akan jadi kau payah. Bila dijawab, nak lembu merah. Lembu merah macam pun payah pula nak cari lembu merah. Nak cari tanya nak warna kuning ke warna merah. Jawab nak merah, susah nak cari warna merah. Jantan ke betina, nak betina, susah pula nak cari. Jadi hukum ke atas mereka. Dia pun ada satu kepercayaan dia, lembu merah. Bila lembu merah ni cukup umur, tu yang dia bunuh habis orang Islam di Gaza. Nak bunuh habis, dia tak akan tinggal. Dia akan bunuh belaka. Kalau tak lari, dia akan bunuh belaka. Sekarang ni dia tengah serang orang Islam, hak laki ke hak perempuan ke kanak-kanak ke, dia bunuh. Dia rigat, dia bunuh. Kita yang negara tidur ni, cerah dalam rumah lapu, dia tak ada lapu dah. Rumah tak ada. Rumah tak ada dah. Lapu tu lapu bom. Lu nyala terang. Lapu bom. Di hospital tinggal sebutir. Ratus-ratus hospital tu tinggal sebutir. Sekolah tak ada habis. Tak ada sekolah dah. Rumah habis tak ada. Hampir jadi padang jarak, padang terkukur. Tak ada ke satu dah. Nak teduh pun pergi duduk tempat bangunan runtuh. Tidur mana tak tahu. Hospital ni tempat nak rawat pun tak boleh nak rawat. Nak ubat, nak tahan sakit tak ada. Tak ada ubat. Bantuan pun dia bom. Ambulans pun dia bom. Kita molek-molek minum air Milo sini. Milo ni barang Nestle. We makan kanak Nestum tu barang Nestle, Nes depan, Nes barang dia belakang. Dia kata tidur, tak ada cok halal. Memang dia cok halal. Persoalan sekarang ni masalah bukan benda tu halal. Masalahnya ialah produk daripada syarikat dia. Syarikat yang dia punya, Johnson, pakai hak kanak-kanak, shampoo, lotion, mandi, macam-macam. Jenama Johnson. Pakaian PNG, Soho pakai baju jeans, pakai baju kemeja hak jenama jeans. Hak PNG. Banyak lagi jenama pakaian ni boleh cari sendiri. Dah. Kita bukan nak boikot dah, kita nak berhenti terus. Berhenti terus. Kalau boleh berhenti seperti mana pengharaman daripada ayat yang sebelum ni. Innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsum min amali syaitan fajtanibuh. Jika tu halal, arak tu halal lagi. Arak halal lagi, boleh minum lagi. Lepas tu tak boleh minum tekau semaya. Lepas tu baru jadi haram. Bila jadi haram, orang Islam waktu tu tahu habis payah arak.
Waktu ni makanan yang kita ambil daripada jenama-jenama produk dia, sepatutnya kita buat gitu lah. Yalah kalau ada atas rumah tu pun habis tu sudah lah. Boleh belinya, boleh masuk dalam senarai nama barang nak beli. Tukar produk lain. Nah. Dia duk guna pendapatan tu untuk bunuh kita. Amerika hantar, Jerman hantar, apa lagi? Perancis hantar. Negara-negara sekutunya dia ni negara yang mengeluarkan produk daripada produk dia. Israel tidak keluarkan produk di tanah haram Israel. Dia buka syarikat di tempat lain. Nah, bantuan yang banyak, mari senjata, kapal selam, apa ni, jet pejuang, kapal kargo, mari semua bantuan ke dia. Hasilnya makan minum kita hari-hari, pakaian kita hari-hari. Kena tukar dah. Kena tukar dan tinggalkan. Dah. Kena hidupkan ekonomi kita dah. Ni. Dia punya Barry Johnson ni walaupun nampak penjaga kanak-kanak, tapi produk dia ada bahan-bahan yang memberi kesan yang tak baik, boleh menyebabkan kanser. Tak. Maka perkara yang ditanya itu mestilah perkara yang ada faedah. Ada faedah nak tanya sesuatu ni adalah memberi faedah pada dia dan juga masyarakat. Janganlah semata-mata untuk menyakiti. Tanya sesuatu perkara yang nak disakiti. Tak. Dan bimbang pula kalau ditanya perkara tersebut takut dia jadi wajib. Seperti mana ditanya pada Nabi ni, adakah setiap tahun jadi wajib haji ni? Tidak, sekali je. Bila sekali je wajib, maka buat sekali sudahlah. Rindu lagu mana pun pergi umrah lah. Tak pergi kat orang lain pula gilirannya. Ni rindu lagu mana pun pergilah umrah saja. Umrah pun kalau banyak-banyak kali pun tak baik pergi kat orang lain pula pergi. Tak apalah, kita ada PT lagi sama. Tapi rindu tu tidak rindu mana kalau siapa kan pergi cari beli barang makan. Beli pak ni sedap, beli gitu. Jadi satu yang orang panggil trend, orang ada duit pergi sama umrah. Ini orang tak ada PT ingat sengih tengah tengok dia mau pergi. Tiap-tiap bulan, tiap-tiap tahun pergi umrah. Nak ngangolah dia, duit tak ada. Tolong doa lah kampung gitu ya. Ini. Jadi Nabi kata, kalaulah aku kata wajib, maka jadi wajib tiap-tiap tahun. Kalau dia jadi wajib tiap-tiap tahun, tak kau nyanyi. Nyanyi. Ini. Tu zaman sahabat. Sebab tu soalan kita ni boleh jadi masa depannya akan terkesan. Masa depan akan terkesan. Begitu juga yang kita nyatakan sesuatu yang kita tak tahu, yang terkesannya masa akan datang. Kata Ashabul Kahfi Kristian, orang buka Quran, rupa-rupanya Quran kita ni sebut tentang Kristian ni baik rupanya. Tak gitu. Rupa-rupanya Al-Quran ni mengiktiraf Kristian. Bak sebut cerita Ashabul Kahfi ni Allah puji. Allah puji Ashabul Kahfi yang menyelamatkan iman mereka. Rupa-rupanya pokok ni dipuji oleh Al-Quran. Allah Ta'ala puji. Rupa-rupanya kalimah Allah tu mereka guna. Akhirnya dia guna kalimah Allah, masa akan datang kata Allah kita pun Allah juga, dia pun Allah juga, hak sudah, hak sama tu, tak ada beza tu. Tak ada beza tu. Allah juga kalau tulis bahasa Arab, tulis bahasa Melayu pun ejak macam tu juga. Tak. Masa akan datang lah ni tak apa lagi. Masa akan datang orang pun kata, payah dengan Allah. Hak maya 5 waktu ni kita kena pergi kat Allah hak seminggu sekali Mana? Di gereja. Lamai salib pun tak apa dalam Quran sebut Ashabul Kahfi ni. Quran sebut juga.
Agama kita pun iktiraf Ashabul Kahfi. Sedangkan agama daripada semua Nabi bawa agama yang sama, Islam belaka. Semua Nabi bawa Islam daripada zaman Nabi Adam sehinggalah pada Nabi sallallahu alaihi wasallam bawa Islam, iaitu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, iaitu mengesahkan Allah taala, tidak ada syirik. Sedangkan ajaran Kristian selepas pada zaman Nabi Isa alaihi salam, selepas daripada zaman Ashabul Kahfi, beratus-ratus tahun lepas pada itu, mereka telah mengubah agama, menjadikan Nabi Isa sebagai anak Tuhan. Dan mereka mengubah makna, daripada Al-Quran tu, daripada kitab mereka Taurat dan juga Injil. Ada sebut nama Nabi Muhammad dan ada sebut nama Ahmad. Ahmad dan Muhammad ni adalah nama Nabi SAW yang disebut dalam kitab mereka. Tapi mereka membawa makna lain, terjemuh dengan makna lain. Terjemuh dengan makna lain. Kalimah dalam Al-Quran sebut wa kalimatuhu alqaha ila Maryam. Kalimah Allah Ta'ala yang Allah Ta'ala tentukan kepada Maryam. Allah Ta'ala sebut Maryam kamu akan mengandung seorang anak. Tapi dia kata kalimah tu ialah firman Allah ni, ialah Nabi Isa. Dia terjemah kok lain dah. Tak. Sebab tu bab akidah ni dia wajib kena ngaji. Akidah mula-mula ni fiqh nombor 2. Dia kena wajib ngaji bab akidah. Tauhid uluhiyah, rububiyah, gapo dia uluhiyah, gapo dia rububiyah, asma' was sifat, as-sam'iyat, gapo dia as-sam'iyat. Kena tahu. Dia kata tak apa lah, ramai-ramai lah, ramai-ramai tak sing ngaji. Tak. Ni mudah-mudahan dengan apa yang disampaikan hari ini yang baik pada Allah Subhanahu wa taala, yang kurang dan lemah tu pada diri hamba sendiri, kita dapat ambil manfaatkan. Kita beringatlah bila Allah Taala nyata, bila Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, bila Nabi ditanya matas sa'ah, mari seorang Arab tanya Nabi matas sa'ah. Nah, lalu Nabi jawab apa? Idza wussidal amanah li ghairi ahliha fantazirus sa'ah. Apabila amanah, sesuatu amanah tu diberikan kepada orang bukan ahli dia, fantazirus sa'ah. Nah, bila sesuatu benda yang tak sepatutnya orang tu pegang, orang tu pikul, tapi dia nak pikul, fantazirus sa'ah. Bila persoalan agama ni orang lain dah nak kecek, dia nak kecek agama, memandai-mandai lebih pada alim ulama, fantazirus sa'ah. Tak? Banyaklah hadis-hadis akhir zaman ni kena ada pengajian tentang hadis akhir zaman ni. Allah Ta'ala alam. Yang baik pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, yang kurang lemah pada dia mesti. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah, wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah, waj'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.